Assalamualaikum Zatul Imran. Salam. Waalaikumsalam. Ya. Siapa? Zatul punya level sebenarnya Tak. lebih tinggi daripada instructor. So tak ada masalah. Dia bos. Dia bos. Okey, jadi untuk sesi Follow the Book Show, macam biasa kita 1 jam. Lepas tu nak dengar perbincangan daripada instruktor-instruktor pada malam ini. Jadi apa topik yang nak dibincangkan malam ni? Biar saya bacakan dulu. Okey, untuk topik Follow the Book Show malam ni tentang logam berharga, inflasi dan juga kadar faedah. Kemana hala tuju emas dan juga perak. Jadi dengan emas, gold ni saya tahu ramai yang interested. Jadi itulah yang kita nak bincangkan kejap lagi. Okey, jadi untuk anda yang pertama kali join, kita punya ruang lunch time lokal, kalau ada sebarang pertanyaan ataupun ada nak bagi komen, anda boleh berinteraksi bersama saya ataupun instruktor-instruktor. Pergi tengok dekat ikon open chat dekat corner tu, klik saja dekat sana. Nanti boleh masukkan nama, klik join, lepas tu tinggalkan soalan ataupun komen-komen anda. Nanti instruktor-instruktor kita tolong jawabkan. Okey, jadi jomlah kita mula. Kalau instruktor dah ready, kita dengar dulu perkongsian daripada Imran tentang topik malam ni. Apa yang Imran nak katakan? Okey, terima kasih Zatul. Okey, Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat malam semua. Selamat kembali ke Follow the Book Show. Jadi topik hari ini kita berbincang tentang logam berharga, inflasi dan kadar faedah ya. Dan lebih spesifik nanti di bahagian kedua kita bincangkan apakah hala tuju emas dan perak. Jadi emas dan perak ini bukan sahaja kepada dati-dati yang berminat. Saya pasti ramai lagi yang akan berminat untuk memiliki aset seperti emas dan perak. Tapi sebelum kita keluar shopping, keluarkan kredit card, nak beli emas, nak beli perak, kita kena ketahui dulu apakah cuaca semasa. Waalaikumsalam, Ramzam. Okey, jadi sebelum kita keluar, kita kena sediakan payung. Okey, kita tak tahu cuaca apa di luar sana, tapi apa kita boleh buat, kita boleh melihat kepada data-data. Ya, jadi kita mulakan dengan perkembangan semasa. Pertama kita lihat dulu kepada aset-aset global ya, terutama aset seperti mata wang. Baik, jadi pertama sekali saya rasa ramai ya yang dah perhatikan aset USD sedang meningkat ya. Aset USD sedang tinggi nilai sekarang, sedang kuat. Okey, antara sebabnya kita lihat apa yang berlaku ialah inflasi sekarang ni sedang tinggi. Okey, 6.2% tertinggi sejak 16 bulan. Dan apabila inflasi tinggi, kita lihat apa yang berlaku, orang-orang di bank pusat mula dah nervous ya, mula dah berpeluh, mula dah tak selesa. Kerana apa? Bank pusat, central bank, mereka ada mandat ya, mereka ada perjuangan mereka. Jadi perjuangan central bank adalah sebenarnya untuk pertama stability harga dan juga stability ekonomi. Maknanya jika inflasi terlalu tinggi, maknanya harga tak stabil. Okay, sebab tu mereka dah berpeluh ni, mereka dah cemas. Okay, jadi apa yang bank pusat boleh lakukan untuk mengawal inflasi yang terlalu tinggi, mereka boleh meningkatkan kadar faedah. Dan apabila kadar faedah meningkat, apa kesannya kepada USD? USD juga akan menaik ya. Jadi persoalannya sekarang ni kita lihat, oleh kerana inflasi yang terlalu tinggi, okay, sebab kita dah tahu Fed ataupun Federal Reserve Amerika Syarikat dah lama pelan, nak meningkatkan kadar faedah. Tapi akibat perkembangan semasa inflasi tinggi dan juga apa yang berlaku di sekeliling, adakah kemungkinan Fed akan mengawalkan lagi tindakan ini ya? Okey, dan untuk itu kita lihat apa yang berlaku pada indeks USD ya. Jadi ini adalah DXY ya, indeks USD. Ini adalah perbandingan USD dengan beberapa currency, terutamanya berbanding dengan euro. Dan kita lihat sejak beberapa minggu ni kita ada pergerakan kuat ya ke atas di sini. Okey, ada pergerakan breakout kuat. Kata kita lihat breakout yang berlaku di sini, sebenarnya berjaya melepasi aras rintangan yang sangat kuat ya. Jadi inilah aras rintangan yang sangat kuat, berjaya dilepasi dengan mudah oleh pergerakan harga dan akhirnya kita mendapati pergerakan ke atas yang kuat sehinggalah ke hari ini ya. Kalau anda lihat, saya tarik Fibonacci di sini untuk menjangkakan pergerakan harga. Bukan saja dah sampai kepada sasaran saya yang pertama pada 161.8% Fibonacci, tetapi hari ini dah sampai pada sasaran yang kedua, bermakna pergerakan ini momentumnya kuat. Okey, pergerakan kedua sampai pada aras Fibonacci 261.8. Jadi rata-rata USD sedang kuat. Dan antara sebabnya kenapa ialah Fed mungkin kemungkinan besar akan mengawalkan lagi ya
tarikh mereka akan menaikkan kadar faedah. Dan apabila kadar faedah menaik, currency mata wang juga akan naik. Okey, tapi itu di Amerika. Kita lihat pula apa yang berlaku di Eropah ya. Kalau anda lihat pasaran sejak baru-baru ni, anda lihat apa yang berlaku pada euro. Okey, kalau saya buka carta euro ya. Apa yang berlaku pada euro ialah seperti saya terjun daripada pokok ya. Okey, kita lihat kejatuhan harga yang agak signifikan. Okay, this is very significant sebenarnya. Kalau saya zoom out pun, pergerakan euro jatuh ni pun yes, very big movement. Okay, jadi apakah sebabnya? Jadi kalau kita lihat, Presiden European Central Bank, Bank Pusat Eropah, Christian Lagarde dan selesai. Jadi beliau ni dikenali sebagai seorang yang dovish. Jadi saya akan terangkan nanti apakah maksud dovish. Jadi dovish ni maknanya lebih pasif dan tidak tergesa-gesa untuk meningkatkan kadar faedah. Oleh sebab tu kita lihat, kerana tak tergesa-gesa untuk meningkatkan kadar faedah, euro pun melemah. Dan bukan saja oleh kerana sentimen dovish daripada European Central Bank, tapi juga apa yang berlaku pada situasi COVID-19. Kita lihat di Eropah, di Germany sebagai contoh, 50,000 kes sehari, kes yang tertinggi dalam rekod. Bukan saja di Germany, di Austria, di Holland dan banyak lagi negara Eropah ada kembali masalah COVID-19. Juga menyebabkan kelemahan euro yang kita lihat sekarang. Dan pada masa yang sama kita lihat kebanyakan mata wang komoditi seperti Canadian dollar, Australian dollar, New Zealand dollar. Kalau saya buka carta satu persatu, ini adalah Canadian dollar, Japanese yen. Kita dapati ada kelemahan ada, bagi saya ini adalah koreksi harganya berlaku pada Canadian dollar, juga berlaku pada Australian dollar. Ini adalah carta Australian dollar USD dan juga berlaku pada New Zealand dollar USD Dan ketiga ini adalah mata wang komoditi. Dan sebabnya juga kita boleh kaitkan dengan apa yang berlaku pada harga komoditi. Kalau kita lihat majoriti aset komoditi, termasuklah logam harga dan juga minyak, sekarang ni sedang melalui koreksi. Kalau kita lihat kepada carta minyak, di sini sedang berlaku koreksi. Cumanya di sini ada sedikit lonjakan dan saya akan ceritakan kenapa berlaku lonjakan baru-baru ini. Baik. Dan kalau kita lihat kepada gold dan juga silver juga dalam keadaan koreksi. Ini adalah untuk gold dan ini adalah untuk silver. Berlaku koreksi dan ini berkait langsung dengan aset-aset komoditi yang kita dah lihat tadi, semuanya sedang lemah. Jadi ini daripada sudut mata wang. Bercerita tentang komoditi, kita nak lihat pula kepada apa yang berlaku pada pasaran minyak. Kita lihat tadi carta minyak ada berlaku koreksi. Jadi sebelum ni momentum kenaikan minyak sangat kuat tetapi baru-baru ni kita dah mendapati momentum semakin melemah dan sedang berlaku koreksi. Sekarang ni sedang berlaku koreksi. Jadi antara sebabnya ialah kita lihat bekalan yang berlebihan, kerisauan tentang bekalan yang berlebihan. Baru-baru ni negara Jepun dah mula mempertimbangkan, saya keluarkan pointer sekejap, mempertimbangkan untuk melepaskan simpanan minyak. Jadi setiap negara ada simpanan minyak, bergantung kepada kapasiti masing-masing. Dan negara-negara lain juga sekarang ni berpakat untuk juga melepaskan reserve minyak sekitar dalam 70 ataupun 80 juta ton akan melepaskan, dan ini akan menyebabkan akan berlaku apa, bekalan yang berlebihan, surplus. Tetapi apa yang berlaku ialah jangkaan pasaran ialah jumlah bekalan minyak yang akan dilepaskan adalah sebanyak 100 juta ton. Tapi yang dilepaskan hanya adalah lebih kurang 80-70 dan oleh sebab itu kita mendapati ada berlaku kenaikan harga sedikit pada minyak yang berlaku di sini. Ada lonjakan sikit untuk harga minyak. Market jangkakan 100 juta tapi hanya 80 juta kalau kita kira. Jadi itu satu. Yang kedua ialah tentang permintaan yang makin berkurang, terutamanya permintaan di negara-negara Eropah yang seperti yang kita dah sentuh tadi sedang mengalami masalah COVID-19 contohnya Jerman akan masuk lockdown. Austria dah pun masuk lockdown hari Senin lepas. Dan ini menyebabkan permintaan daripada negara yang besar ini adalah ekonomi yang besar yang memerlukan minyak
menyebabkan permintaan berkurang. Akibat apa? Akibat lockdown yang baru saja dilakukan semula. Dan bukan itu saja, kita juga ada lagi pengaruh politik di mana kita lihat Amerika Syarikat menyeru OPEC dan juga menyeru ekonomi-ekonomi yang besar untuk memastikan bekalan minyak mencukupi, untuk memastikan supply itu mencukupi. Kenapa? Untuk mengawal harga minyak. Dan itu juga adalah sebab kenapa momentum pergerakan harga minyak sekarang ini sedang berada dalam fasa koreksi. Dan saya nak tambah satu lagi, kita ada juga risiko politik. Ini adalah lebih kepada perang saudara, civil war yang sedang berlaku di Yemen. Dan itu adalah laluan pentingnya. Laut Merah adalah laluan pentingnya untuk import dan ekspor bahan-bahan komoditi, terutamanya minyak. Dan jika berlaku ketidakstabilan politik di situ, itu juga meningkatkan risiko kepada aset-aset komoditi, terutamanya minyak. Jadi itu adalah penjelasan kepada kelemahan momentum harga minyak sekarang. Baik, jadi kita tentang komoditi, kita cerita tentang mata wang. Sekarang kita lihat pula apa yang berlaku pada logam berharga. Seperti yang kita lihat tadi, pada carta. Emas jatuh 3%. Dan antara sebab yang menyebabkan emas jatuh adalah baru-baru ini Federal Reserve baru melantik bos yang baru, dan orang yang dilantiklah orang yang sama. Sambung lagi term. Dan Encik Jerome Powell ni, beliau ni adalah lawan kepada Christine Lagarde daripada ECB. Beliau ni lebih kepada hawkish. Kalau Lagarde dovish, Jerome Powell ni lebih kepada hawkish. Maknanya beliau lebih agresif untuk meningkatkan kadar faedah. Maknanya kita boleh jangkakan kadar faedah akan ditingkatkan dengan lebih awal. Ini juga menyumbang kepada kelemahan logam berharga. Emas jatuh 3%, perak pun jatuh 5% kalau kita lihat kepada carta tadi. Tapi kalau kita lihat pada carta perak, dia jatuh tapi masih lagi di atas arah sokongan yang utama, dan kita akan lihat nanti di bahagian kedua pada carta silver nanti pada harga 22 USD per ounce. Itu adalah antara arah sokongan yang kuat. Dan itu nanti kita akan bincangkan. Baik, iaitu itu dah daripada segi logam berharga. Baik. Sekarang akhir sekali kita nak sentuh tentang perkembangan kadar faedah global. Kerana ini berkait rapat dengan inflasi, berkait rapat dengan aset-aset global seperti komoditi dan juga mata wang. Baik. Jadi kita lihat dulu apa yang berlaku di Amerika. Jadi jangkaan kenaikan kadar faedah adalah 3 kali pada tahun 2022. Sekarang ni sebab Jerome Powell dah dilantik semula, kita boleh jangkakan lebih agresif. Fed akan lebih agresif dalam mengendalikan kadar faedah. Dan kita lihat di Eropah pula. Di Eropah pula mereka juga dijangkakan akan menaikkan kadar faedah, tapi tak seagresif Amerika, tapi sekurang-kurangnya mereka akan mengawalkan seawal Disember 2022. Dan di Perancis, Governor Bank Perancis Encik François Villeroy-Degas. Betul ke saya mensebutannya, Zuli? François Villeroy. Saya bukan orang Perancis. Villeroy. Jadi Governor Bank Pusat. Jadi walaupun COVID sedang melanda balik di negara Eropah, dan walaupun inflasi sedang sangat tinggi di Eropah, tapi ini tak akan mengubah pelan Bank Pusat untuk memulakan tapering. Jadi tapering itu apa? Dah mula mengetatkan balik ekonomi dan bermula pada Mac 2022. Maafkan typo di situ. Dan kita lihat New Zealand, negara yang paling awal menaikkan kadar faedah. Menaikkan kadar faedah lagi sekali berturut-turut. Buat kali kedua, kerana apa? Ingin mengawal inflasi dan juga ingin menyejukkan pasaran perumahan. Harga-harga rumah di New Zealand pun tengah panas sangat sekarang ni. Oleh sebab tu mereka terpaksa menaikkan lagi kadar faedah. Jadi saya dah sentuh tentang dovish, Christine Lagarde, hawkish, Jerome Powell. Jadi kita pergi ke kitab, kita ada kitab special, kitab sentimen Bank Pusat. Ini sebenarnya apa yang dimaksudkan dengan dovish dan apa yang dimaksudkan dengan hawkish. Kita mulakan dengan dovish. Jadi Bank Pusat Eropah, Christine Lagarde Jadi beliau ni lebih kepada dovish, maknanya tak tergesa-gesa nak menaikkan kadar faedah. Oleh sebab itu kita lihat mata wang pun lemah, dan betul mata wang euro sedang lemah sekarang ni. Euro USD, mata wang euro sedang lemah sekarang ni.
Okey, kerana jangkaan kadar faedah tidak akan dinaikkan dengan segera, ya. Tak tergesa-gesa untuk menaikkan kadar faedah. Okey, maknanya polisinya masih lagi ke arah untuk mengembangkan ekonomi. Okey. Tapi kalau kita lihat apa yang berlaku di Amerika sebagai contoh, Encik Jerome Powell, US Fed, lebih bersifat hawkish. Ya, jadi hawkish ni dia punya tindakan akan meningkatkan kadar faedah. Yang kita lihat dari Jerome Powell lebih agresif, ya. Dan jangkaan untuk meningkatkan kadar faedah akan berlaku lebih awal daripada sangkaan. Okay, oleh sebab itu mata wang kuat. Dan kita lihat tadi mata wang USD. Okay, sangat kuat sekarang ni, momentum. Okay, sekarang pun masih lagi meningkat hari ini, ya. Dah mencapai sasaran yang kedua tadi. Baik. Okay, jadi tujuannya hawkish adalah untuk menyejukkan ekonomi, ya, untuk mula constraint ataupun mengetatkan balik ekonomi, ya. Dan objektifnya adalah untuk mengawal inflasi, ya, ataupun mengurangkan kadar inflasi yang sedang terlalu tinggi. Okay, ini sebenarnya apa yang Bank Pusat punya sentimen dan bagaimana kesannya kepada mata wang, kepada ekonomi. Baik. Okey, jadi saya rasa saya dah makan 20 minit ni. Okey, saya pulangkan semula kepada Zatul, ya. Mungkin Zuli boleh add on sikit daripada kita punya cuaca sekarang ni, apa yang sedang berlaku. Okay, thank you Imran. Okay, jadi tadi kita dengar tentang perkembangan semasa logam berharga, inflasi dan juga kadar faedah daripada Imran. Okay, kita nak dengar pula pendapat Zul tentang topik kita. Kita tunggu dulu share screen. Okay, dah nampak dah share screen. Zul, silakan Zul. Okey, jadi kalau kita dengar apa yang Imran sebut tadi, basically berulang tema dia adalah kepada US dollar. Sebabnya kalau kita bercakap mengenai mata wang ni, kita tak dapat lari daripada kadar faedah, ya. Dan dan pada Jumaat lepas kita ada White House yang telah mengumumkan pelantikan semula Jerome Powell sebagai pengurusi untuk Fed untuk satu jangka masa yang 4 tahun, ya. Dia punya kontrak tu 4 tahun, ya. Jadi Jerome Powell dilantik semula sebagai pengurusi Fed dan Brennett tu dia punya lawan menjadi timbalan kepada pengurusi kepada Fed. Wassalam Ramzam ni kawan lama ni, Ramzam ni, handsome orangnya. Jadi overall movement pasaran mostly we are talking about US dollar, dan jauh sedikit daripada apa yang kita biasanya apabila kita bercakap mengenai satu koreksi dalam pasaran, kita akan menyebut Japanese yen. Biasanya apabila kita nampak, sekarang kita sedang nampak pergerakan pembetulan di indeks-indeks utama, kaunter-kaunter saham utama, tapi nampak kita tak sebut Japanese yen. Sebaliknya kita menyebut US dollar. Jadi apa yang sedang mempengaruhi pasaran sekarang ni adalah kepada US dollar. Jadi pergerakan pembetulan sedang berlaku dalam pasaran. Di pasaran indeks equity sedang melakukan pembetulan, yen pair pun sedang melakukan pembetulan, tapi tema dia US dollar, bukannya Japanese yen, ya. Jadi kalau kita nak katakan risk off dalam pasaran, kita akan sebut Japanese yen mengukuh. Jadi menarik di situ apa yang Imran sebut tadi mengenai kekuatan US dollar, dan ini adalah satu carta untuk euro US dollar di mana saya sedang melihat satu, kita panggil dia sebagai structure motif untuk euro US dollar ke bawah, dan ini adalah something kita panggil sebagai pergerakan flat 335 bagi siapa yang faham mengenai Elliott wave. Apapun kita jangkakan di sini adalah pergerakan trending, Apa yang saya maksudkan adalah pergerakan di sini adalah satu pergerakan trending, Yang paling ketara adalah kepada pergerakan US dollar against USD SEK. Kejap saya cari satu, USD SEK. Ni yang paling menarik, di mana kalau kita ambil movement semasa ni adalah bermula dari Januari, Ini adalah dari Januari, movement semasa dari Januari, dan kalau kita ambil daripada low dekat sini, kita ambil kepada high peak dan ke bawah sini, we are looking at dia dah berada dalam paras rintangan, Kita ambil Fibo extension daripada permulaan Januari itu kepada bawah balik, dan kita berada dalam satu kawasan yang saya panggil dia sebagai kawasan rintangan, di antara 100% Fibo extension ke 1618.
So itu yang menariknya, sebabnya untuk pasaran saham melakukan koreksi tanpa tema Japanese yen tadi, saya jangkakan koreksi dalam pasaran adalah lebih sikit, lebih shallow, lebih cetek. Dan apa kesan dia kepada pergerakan di logam-logam utama? Kita ada contohnya seperti untuk gold. Waalaikumsalam Hafiz. Untuk gold, saya masih melihat pergerakan gold semasa ni masih ke atas. Tetapi saya perlukan satu lagi high berlaku untuk confirmation dia. Sebab basic dia, apabila kita melihat kepada satu pergerakan mengukuh, dia akan diikuti oleh 5 lekuk. Dan apabila kita ada pergerakan yang melemah atau pergerakan mengukuh, kalau kita katakan trend lah, trend akan ada 5 untuk confirmkan bahawa gold ke atas. Saya perlukan satu lagi dan satu koreksi berlaku. Jadi itu yang sedang saya tunggulah. Itu kita akan bincangkan dalam separuh kedua nanti apa peluang dagangan. Tapi basically ini yang satu movement yang saya sedang tunggulah. Satu lagi high untuk confirmkan. Kalau dia tak buat satu lagi high, kita ada pergerakan 3 dan itu adalah pergerakan koreksi. Jadi kita akan ada 1, 2 dan 3 lagi sebab di sebelah sini pun adalah 3. 1, 2 dan 3. Jadi kalau itu berlaku, kita akan ada gold ke bawah lagi. Jadi apa pun saya tak berminat pada gold untuk sekarang. Saya nak satu lagi confirmation dia break ke atas untuk saya mencari peluang untuk nak masuk kepada gold. Sebaliknya kalau dia tak berjaya dan break ke bawah, kita ada pergerakan 3 di sini. Dia 5-3 je lah. Dia semua 5-3. Itu konsep dia lah dalam Elliott Wave kalau anda ikut sesi-sesi saya. Tetapi secara besarnya apa yang Imran sentuh tadi mengenai pergerakan pasaran, saya masih melihat sebabnya pergerakan koreksi di hourly sekarang ni bukan disebabkan oleh Japanese yen. Kita tak nampak Japanese yen mengukuh. Kenapa kita nampak USD JPY itu ke atas? Itu menandakan bahawa pergerakan sekarang ni adalah disebabkan oleh US dollar. Ini yang kita nampak dekat hourly. Saya masih melihat pergerakan ini ke atas. Jadi pergerakan pembetulan di saham, pergerakan pembetulan di yen pair bukan disebabkan kekuatan yen. Sebaliknya, ia disebabkan oleh US dollar. Jadi itu bermaksud saya menjangkakan satu koreksi di pasaran indeks yang lebih shallow, lebih cetek. Jadi pergerakan-pergerakan ini memberikan peluang kepada kita sebagai pedagang untuk memasuki pasaran dan kita akan bincangkan dalam separuh kedua nanti apa peluang dagangan, apa pair-pair yang saya lihat dan juga bersama Imran kita kembali kepada Zatul. Ya, okey. Thank you Zul. Jadi tu dia pendapat Zul tentang kita punya topik pada malam ini. Dan macam yang Zul cakap tadi, kita iklan kejap. Lepas ni kita nak tengok pula peluang dagangan. Kita nak tengok kongsian carta daripada Zul dan juga Imran lah. Okey, jadi jangan ke mana. Teruskan bersama kami dalam ruang lanjutan lokal XM Malaysia untuk sesi Follow the Bush Show ni. Kita berehat sebentar. Jumpa selepas ini. Hai, Assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat datang kembali dalam ruang lanjutan lokal XM. Okey, jadi untuk malam ni bagi yang baru join kita punya ruang pendidikan, malam ni kita ada Follow the Bush Show. Sekarang ni mula jam 8 tadi, kita akan terus bersiaran langsung sampai jam 9 di mana ada saya dan juga instruktur Zul, instruktur Imran yang akan temani anda. Okey, biar saya bacakan dulu topik dia lagi sekali kalau ada yang baru join. Topik malam ni, logam berharga, inflasi dan juga kadar faedah, mana hala tuju, emas dan juga perak. Jadi tu nak dibincangkan sekarang ni. Okey, kita dah nampak share screen daripada Imran. Jom kita tengok apa peluang dagangan semasa daripada Imran. Okey, terima kasih Zatul. Okey, selamat kembali ke Follow the Bush Show. Jadi topik kita pada ni agak spesifik ya. Kita nak lihat apa yang berlaku pada logam harga, emas dan juga perak. Jadi bagi siapa yang ikuti harga logam emas ni,
dan juga perak, kita lihat dalam masa beberapa hari ni dah ada berlaku pergerakan besar jatuh. Emas jatuh sebanyak 3%, perak pula jatuh sebanyak 5%. Ada kena-mena dengan apa yang berlaku secara polisi di mana kita berjangkakan sentimen hawkish akan menjadi lebih prevalent dalam jangka masa yang terdekat ini. Jadi maknanya sekarang ni kerajaan sedang cuba menyejukkan ekonomi pada setengah negara macam US, terutama jika kita lihat kepada kadar inflasi sedang overheat sekarang ni. Enjin dah panas, takut enjin meletup je. Jadi oleh sebab itu Bank Pusat dah mula bertindak Dan antara champion kepada sentimen hawkish adalah Encik Jerome Powell yang baru saja dilantik buat kali kedua term yang kedua sambung menjadi chairman Federal Reserve Amerika Syarikat. Jadi kita lihat satu persatu. Saya nak mulakan dengan carta emas dahulu. Jadi carta emas saya lihat sekarang ni, saya dah labelkan arah sokongan rintangan dan ini adalah pergerakan yang terkini Ini adalah pergerakan yang terkini kejatuhan emas sebanyak dalam 3%. Tapi kalau saya lihat daripada sudut pandangan saya, ini masih lagi belum ada trend yang jelas. Kalau saya lihat daripada kerangka masa ini bagi saya, kalau saya lihat sekali pandang, ini masih lagi dalam keadaan mendatar. Tapi apa yang saya boleh buat sekarang saya nak cuba menjangkakan pergerakan sekarang yang berlaku ni, pergerakan jatuh ni, sampai mana ia boleh pergi, apakah momentumnya, ada kekuatan ke tidak. Jadi untuk tujuan itu saya menggunakan indikator momentum stokastik Jadi stokastik ni boleh menentukan tentang kekuatan pergerakan semasa, dan pergerakan semasa yang saya masukkan adalah pergerakan ini Ada lagi jus tak? Nak meneruskan? Kalau ada jus, kita dah tanda beberapa aras-aras kemungkinan harga akan sampai terutama yang saya tandakan di sini, arah sokongan di sini dan juga arah sokongan yang saya rasa agak major di sini. Jadi saya boleh katakan kawasan inilah. Jika masuk dalam kawasan ini, saya dah boleh mencari sebarang tanda-tanda pertukaran trend. Tapi sebelum itu berlaku, saya perlu lihat sekarang ni pada stokastik, adakah kita berada dalam keadaan ekstrim. Jadi keadaan ekstrim ada dua saja. Ekstrim terlebih beli, banyak sangat orang beli, orang setengah tamak dan sebagainya, dan keadaan ekstrim terlebih jual. Jadi untuk stokastik, keadaan ekstrim terlebih jual berlaku apabila stokastik dua garisan ini berada di bawah aras 20. Jadi sekarang jelas kita berada pada keadaan ekstrim terlebih jual. Dan apabila kita berada dalam keadaan ekstrim, ada kemungkinan akan berlakunya dasar. Dan apabila berlakunya dasar, itu adalah tanda awal kepada pertukaran arah. Sekurang-kurangnya berlaku apa? Berlaku koreksi harga. Minimum koreksi harga, maksimum terus berlaku pertukaran arah. Tapi untuk itu berlaku, saya perlu ada crossover. Perlu ada crossover di sini antara dua garisan ini. Sekarang ni dekat tapi masih lagi belum berlaku crossover, maknanya dasar belum hampir lagi. Bila berlaku crossover, baru saya boleh katakan dasar dah semakin dekat dan saya boleh bersiap sedia untuk membuka posisi beli. Tapi buat masa ini, belum lagi. Kalau kita lihat sekarang ni pun, candle ini pun momentum masih kuat lagi Candle hari ini masih lagi kuat lagi momentum. Jadi kita kena tunggu. Tunggu sekurang-kurangnya menghampiri dua aras ini ataupun masuk ke dalam zon yang saya tandakan ini. Sebelum kita mula mencari setup untuk beli, minimum kita dapat pergerakan koreksi harga, maksimum kita dapat pergerakan trend uptrend yang baru. Tapi untuk gold saya masih lagi belum nak bertindak. Saya masih lagi nak memerhatikan. Tetapi kalau kita pindah kepada logam yang lagi satu, walaupun mungkin tak se-famous emas, mungkin Datin lebih prefer beli Datin Zatul dia mungkin tak pandang perak, Datin Zatul mungkin nak beli emas saja. Jadi orang macam saya tak mampu, saya kalau boleh beli perak saya beli. Jadi saya pun lihat kepada carta perak. Baik, jadi pada carta perak ni saya nampak jelas sikit. Saya nampak jelas sikit. Ada beberapa perkara yang menarik perhatian saya. Pertama sekali saya dapat lihat ada trend line yang jelas sikit. Ini adalah down trend line yang jelas. Diuji sebanyak 1, ini pun kita kira 2, 3. Jadi ini adalah trend line yang valid Dan trend line ini dah berjaya, dah berjaya ditembusi harga. Dan ada kemungkinan trend line ini akan berfungsi sebagai apa? Akan berfungsi sebagai
arah sokongan. Okey, dia boleh berfungsi sebagai arah sokongan bertukar peranan. Okey, kalau di sini jadi rintangan apabila ditembusi ada kemungkinan trend line yang sama boleh menjadi sokongan, di mana harga boleh pantul balik ke atas. Okey. Dan yang kedua, saya lihat kepada apa yang berlaku di stokastik. Sekarang stokastik kita lihat dah bersentuh. Okey, dah dekat dah. Okay, kalau kita lihat gold dia jauh lagi. Tapi kalau stokastik untuk silver dia dah sentuh. Okey, kalau berterusan dan berlaku crossover yang valid ya, okey, itu menunjukkan bahawa dasar dah semakin hampir. Okey, sama ada di sini. Okey, berlaku dasar. Okey. Salah line. Di sini berlaku dasar. Ataupun kalau momentum kuat, dia akan pecah sokongan 2 dan mungkin akan pantul pada arah sokongan yang ketiga. Ini adalah possibility nombor 1, ini adalah possibility nombor 2 ya. Ada banyak lagi possibility tapi saya nak fokus untuk 2 ni dulu. Kenapa? Kerana signal dah mula keluar. Okey. Jadi apabila kita lihat kepada possibility yang lagi satu ni, yang ke bawah ni, bukan saja dia perlu melepasi arah sokongan yang kedua, tetapi ia juga perlu melepasi trend line tadi yang boleh menjadi sokongan di sini, dan pada masa yang sama sokongan yang ketiga. Kalau saya zoom out, arah sokongan yang ketiga ni pun adalah arah sokongan yang valid ya. Okey, dan ini menjadikan saya akan mencari sebarang setup apabila harga masuk ke dalam zon ini. Okey, untuk saya mencari setup. Terutama jika crossover dah berlaku pada stokastik, bukan sahaja kita dah terlebih beli, ekstrim terlebih beli, dah berlaku crossover menandakan dasar dah semakin hampir. Apabila berlaku dasar, pergerakan seterusnya minimum adalah pergerakan pembetulan harga minimum, maksimum berlaku terus pergerakan yang besar ya. Baik, jadi ini yang saya lihat sekarang untuk perak. Okey, gold bagi saya tak jelas sangat lagi. Perak dah semakin banyak ya, dia punya indikator-indikator yang menyebelahi saya untuk setup beli, tapi ini jangka masa yang bukan panjang, dalam jangka masa beberapa hari ataupun beberapa minggu saja punya trade. Okey, dan saya kena perhatikan okey, arah sokongan mana yang akan bertahan. Okey, dan saya akan letakkan saya punya sasaran harga bergantung pada arah mana yang dia akan pantul nanti. Okey, itu yang saya sedang perhatikan sekarang untuk perak. Okey, saya tak macam datin-datin, perak saya boleh. Okey, saya tak prejudis. Okey, saya lebih selesa dengan setup untuk silver untuk buat masa sekarang ini. Baik, okey, jadi itu untuk saja daripada gold dan silver. Saya prefer silver kerana dah ada setup. Okey, mungkin Zuli ada nak tambah tentang logam berharga, setup yang Zuli nampak? Kita tunggu share screen daripada Zul dulu. Kita dengar pendapat Zul. Apa peluang dagangan sekarang? Okey, jadi seperti yang saya sebut awal tadi ya. Boleh nampak? Okey, nampak. Okey, seperti yang saya sebut awal tadi. Seperti yang saya sebut awal tadi, untuk sama seperti Imran, saya masih belum nampak confirmation untuk gold, untuk emas. Tetapi saya tak akan sell dia, saya tak akan short dia. Saya mencari peluang untuk nak long dia. Apapun, ada dua situasi, ada dua kemungkinan untuk pergerakan dia. Untuk lebih shorter term, tak juga shorter term, lebih kepada daily ya. Saya nak tengok bahawa high sekarang ni break, dan daripada bulan 8 punya low ni kita dah ada 5 count ya, 1, 2, 3, 4 dan satu lagi 5. Dan itu memberikan something ya, anda boleh cari apa yang dimaksudkan dengan leading diagonal ya, dalam edit wave, dan itu memberikan saya 5 lekuk yang menggambarkan bahawa situasi sekarang ni kita dah nampak satu pergerakan membawa kepada arah lah ya. Dan selepas pergerakan 5 tu, saya akan cari satu koreksi 3 untuk nak masuk balik, iaitu kalau kita lihat dekat chart adalah dekat 2 ni ya, apabila itu berlaku. Jadi saya nak tengok satu lagi high ya. Tetapi sama juga seperti Imran, mungkin Imran tengok chart saya, tak tahu. Silver kita dah nampak. Silver kita dah nampak 5 lekuk tu ya. Kita dah jelas nampak pergerakan 1, 2, 3, 4 dan 5. Jadi ini adalah satu yang dipanggil sebagai
satu struktur yang membawa kepada arah lah ya. So saya akan mencari peluang kepada silver ni apabila pergerakan US dollar habis. Sekarang ni tema pasaran adalah US dollar ya. Jadi kita ada inverse correlation di antara logam berharga dan kadar faedah. Jadi kadar faedah naik, kita akan dapati precious metal jatuh. Kalau kita lihat kepada aset-aset seperti US 10-year yield, kadar pulangan untuk pegangan bond treasuries US, pembendaraan US. Jadi pada waktu ini kita sedang melihat treasuries menaik, dia punya yield tengah menaik, dan itu antara sebabnya kita nampak kekuatan US dollar. Jadi apabila lonjakan berkenaan reda, then saya jangkakan ini akan berlaku. So saya berminat di antara gold dengan silver, saya lebih berminat kepada silver. Kurang bling-bling dia tetap bling. Jadi saya berminat untuk nak mencari peluang untuk nak masuk silver. Satu lagi alternatif yang saya lihat adalah kepada saham-saham untuk gold. Contohnya, kita ada Barrick. Ini adalah salah satu daripada counter untuk gold. Tapi ini dekat Kanada. Ada dekat XM. Saya melihat kepada apabila penurunan ini berlaku. Dan itu adalah seiring dengan pergerakan pembetulan yang berlaku dekat gold. Pergerakan pembetulan yang dijangka untuk indeks akan menyebabkan secara besarnya pergerakan dekat pasaran saham pun akan jatuh. Indeks tu dibentuk oleh saham, counter-counter individual, dan itu boleh mempengaruhi Barrick ni untuk melakukan koreksi. Dan saya mencari peluang lah. Berbanding dengan memegang aset komoditi tadi, Barrick ni murah. Itu dia. Kalau kita lihat kepada level ni, we are talking about $12. Kalau CFD's contract 10 unit, kita bercakap naik $120. Itu satu lot. Jadi kalau ada memegang kepada aset seperti gold tadi, harga dia mahal. Struktur lebih kurang, saya lebih berminat untuk nak beli kepada aset seperti inilah, seperti saham dia berbanding dengan gold ataupun silver tadi. Sekiranya anda ada akses kepada ETF, benda-benda seperti GDX, benda-benda seperti SIL untuk silver juga menunjukkan struktur yang sama. Dan saya lebih berminat kepada aset-aset berkenaan berbanding dengan memegang gold ataupun silver. Zaman ni dah zaman lain. Dulu kita boleh simpan gold tu bawah katil ataupun simpan dekat satu tempat. Tapi dia ada kos. Kalau kita simpan kat rumah, faktor keselamatan. Jadi zaman ni kita dah ada pelbagai akses kepada ETF, kepada kaunter saham yang anda boleh masuk secara online. Lebih kurang sama pegangan dia sebab cat dia pun lebih kurang sama. Jadi saya lebih berminat kepada benda-benda macam ni. Selain daripada tu, kita juga ada untuk minyak. Kita tahu komoditi secara besarnya sedang melakukan koreksi disebabkan oleh kekuatan dolar. Nampak? Dia semua balik kepada dolar, bukannya disebabkan oleh kekuatan yen. Jadi saya juga melihat kepada peluang untuk minyak apabila kita menghabiskan koreksi ini. Satu lagi low, satu lagi ke bawah dia. Untuk saya cari peluang sama seperti gold, sama seperti silver tadi. Kenapa dia bercelaru kat sini? Okey, satu lagi low dia untuk mencari peluang kepada minyak. Tapi kalau anda trade futures untuk minyak, masalahnya dia ada tempoh matured. Kat XM kita tak roll over. Jadi pergerakan yang sama, anda boleh tengok kepada company minyak. Kita ada, sekejap saya buka chart dia. Lupa nak standby chart dia. Kita ada seperti Exxon Mobil contohnya, apabila pergerakan yang serupa tadi melakukan koreksi, benda yang sama, melakukan satu lagi low, saya akan cari peluang
untuk nak cari long. Benda sama. Struktur dia pun nyata, jelas, sama kan. Jadi, dan dia lagi murah. Dia lagi murah dan kita boleh pegang. Jadi reta. Itu beza dia lah. CFDs lebih kepada anda nak trade, tetapi kalau anda ada akses kepada share account, DXM kita ada share account, tak banyak pilihan, tapi anda boleh lihat apa yang ada dekat situ. Fikirkan lain-lain aset yang anda boleh dagangkan, chart dia bentuk sama, why not? Jadi fikir-fikirkan kat mana pembentukan portfolio pelaburan anda, trade untuk melabur. Saya lihat konsep itulah. Zatul pun rasanya dah buat rasanya. Pergi jauh sikit. Selain daripada trade, depo, withdraw kalau withdraw kan. Jadi instead of anda ni ada untung, dumpkan dia kepada pegangan aset seperti saham ni yang anda boleh terjatuh pula phone. Tengah tengok game, orang tengah attack. Memegang kepada aset-aset aset-aset saham ni yang anda boleh pegang. Sebabnya kalau kita memegang kepada macam futures, kita akan ada expiration date dia. Jadi anda kena cari lagi level baru nak masuk. So why not anda melihat kepada counter-counter yang macam ni. DXM selain daripada kita ada share account, kalau anda kata mahal nak buka account, kita juga ada CFDs. Anda boleh ikut sesi-sesi Imran, dia banyak terangkan benda-benda ni. Tapi ada topik-topik lah tiap-tiap hari Imran cerita pasal CFDs kan Dan. Dia ada cerita dia lah, ada topik-topik. Kita ada satu silabus. Yes, ikut. Jangan semua. mana nak cari percuma. Tak ada. Kalau nak cari percuma, ada dia cerita buy kat sini tapi dia tak bagi tahu kat mana nak keluar. Kenapa di sebalik dia buy kan? Jadi kita kat XM kita buat percuma. Boleh ikut sesi Zatul, tanya Zatul banyak pukul berapa kita punya sesi. So inilah benda-benda dia di mana saya mencari peluang kepada emas dan juga perak, but another low disebabkan oleh kita masih nampak untuk kekuatan US dollar. Pada masa yang sama kita juga nampak untuk copper buat yang sama. So benda-benda ni lah. Untuk currency saya mencari apabila AUD JPY contohnya. Mana AUD JPY saya? Kalau buka chart ni boleh sampai pukul 9.30. AUD JPY apabila pergerakan ini habis. Jadi saya akan cari peluang apabila saya akan tarik Fibo di sini dan peluang daripada kawasan support di sini. Kita ada jelas trend dia, kita dah ada higher high yang baru, kita ada structure yang baru. Ini adalah higher high breakout dan saya masih melihat kepada extension kat atas. Itu adalah untuk AUD JPY. Kita juga ada untuk CAD JPY, minyak kita cari ke atas, benda yang sama. Apabila koreksi untuk CAD JPY sama structure, jangan trade dua-dua, salah satu structure dia sama. Apabila structure ini lengkap, lengkap tu dia sampai 100%. Sebenarnya dah ada. Ikut sesi saya besok, kita ceritakan macam mana anda cari level-level untuk entry seperti ini. Jadi sekitar 88, 89 tu adalah kawasan dia dan tempat stop loss dia. Besok ikut sesi saya, kita akan terangkan benda-benda ni. Dan selain daripada tu, saya berminat juga banyak sebenarnya. Ini adalah tempoh koreksi. Saya juga berminat kepada contohnya kepada GER 40. GER 40 adalah satu lagi yang saya cari apabila koreksi semasa ni habis. Apabila koreksi semasa habis, kita juga ada untuk mana lagi? US 30. Apabila koreksi semasa ni habis disebabkan oleh movement sejak daripada Mac tahun 2020 ni, apabila market mula recover, dia tidak lagi melengkapkan 100%. Level ni tak sampai lagi 100%. Hampir sama pergerakan serupa untuk DAX. Jadi pergerakan semasa masih tidak lengkap lah symmetrical charting dia daripada sudut time dia. Ini belum lagi
melengkapkan struktur yang sama. 100% tu belum sampai. Itu maksud dia. So, kita jangkakan masih ada sisa-sisa dia ke atas. Jadi, ini dekat daily chart. Jadi, kalau anda trade, apabila this correction berlaku dalam 1 hour ataupun H4, saya akan cari peluang untuk nak masuk pasaran. Itulah antaranya yang saya cari peluang. AUD JPY, CAP JPY, GER 40, cash bukan futures, dan juga kepada US 30, Dow Jones, cash CFDs contract dia apabila kita ada lengkap pergerakan dekat H4 ni. Selain daripada tu, gold dan silver. Gold saya cari satu lagi high untuk menunjukkan bahawa kita ada 5 lekuk dan confirmkan itu adalah satu pergerakan ke atas. Koreksi saya cari peluang, tetapi yang lebih jelas adalah kepada bearish tadi serta silver dan minyak. Yang tempoh yang sama adalah minyak. Biarpun OPEC minggu depan dijangka menaikkan pengeluaran dia, yang September dia naikkan pengeluaran pun dia tak dapat nak sampai had pengeluaran dia. Dia naikkan mulai September lepas, tapi bulan 10 dia tak sampai, bulan 9 pun dia tak dapat. Dia naik tapi dia tak dapat keluarkan banyak tu sebab lockdown. Tu sebab dia. Ada area, ada dia tak dapat nak keluarkan, nak pump keluarkan sebanyak apa yang dia katakan dia nak keluarkan. Jadi saya masih nampak minyak masih ke atas. But mind you, kita berada dekat pasaran di mana Fed dah mula taper. Kita ada bank-bank pusat dah mula mengetatkan dia punya polisi, tetapi sokongan fiskal masih lagi menyokong sentimen pasaran. Kita masih ada kecairan yang tinggi dalam pasaran. Jadi itu secara besarnya apa yang saya lihat sekarang. Kita kembali kepada Zatul. Kalau tak, kita boleh cerita sampai pukul 10, Zatul. Okey, jadi itu dia peluang dagangan. Dah tengok perkongsian carta daripada Zul dan juga Imran. Tadi macam Zul cakap, kalau nak belajar lagi, ada lagi sesi esok, ada sesi bersama dengan Imran, Zul dan juga instruktur-instruktur XM yang lain, Azni dan juga Wani. Okey, jadi itu dia yang instruktur kita nak kongsikan untuk topik Follow the Bush Show pada malam ini. Sebelum kita nak pergi ke penghujung kita ni, ada apa-apa penambahan tak daripada Imran ataupun Zul? Ada apa-apa nak kongsikan lagi dekat share screen ke? Okey, jadi kita hari ni cerita banyak pasal logam harga, gold and silver. Tapi tak sepatutnya kita fokuskan kepada chart gold and silver. Kita boleh lihat kepada spin-off dia. Okey, dalam supply chain kita ada apa? Kita ada si penggali emas, kita ada si pengedar emas, si penjual emas, akhirlah sampai sekali terakhir kepada si pemakai emas macam Datin Zatul. Okey, jadi sepanjang supply chain tu ada peluang. Okey, ada syarikat-syarikat yang akan benefit dia daripada pergerakan harga gold. Okey, sebagai contoh. Okey, kalau harga gold turun, ada syarikat yang menggunakan gold untuk bahan-bahan asas untuk menghasilkan produk ya. Contohnya, kalau kita nak buat komputer, ada ya chip yang menggunakan gold. Jadi kalau harga gold rendah, maknanya kos untuk menghasilkan chip tu pun jatuh. Maknanya margin syarikat pun meningkat je. Keuntungan yang boleh dihasilkan meningkat. Kenapa? Kerana kos untuk menghasilkan chip berkurang. Okay, sebagai contoh, spin-off. Kita tengok Avenger, kita pun nak tahu spin-off. Kita lihat kepada Black Widow, kita tengok kepada Hawkeye dan sebagainya. Emas dan juga perak juga sama. Ya, ada banyak lagi pihak-pihak yang terlibat. Kita daripada penggali, pengedar, sampailah pemakai macam Datin Zatul. Sabar, Zatul. Okey, itu daripada saya. Tak ada, saya simpan kat rumah. Simpan bawah bantal. Okey, jadi itu tadi rumusan ya daripada Imran tentang topik kita pada malam ini. Okey, kita dengar pula apa rumusan Zul tentang topik pilihan kita. Okey, masih tunjukkan chat saya kan sekarang kan. Okey, jadi secara besarnya ini outlook semasa lah. Kita sedang menyaksikan H1 ataupun hourly punya koreksi ya. Kalau anda ikut sesi-sesi saya, kita dah nampak dolar ni mengukuh. Kita dah nampak yen pay tengah buat pembetulan dan akhirnya kriteria ketiga yang kita tunggu sejak daripada 2 minggu, benda ni dah 3 minggu sebenarnya, 2-3 minggu, di mana indeks pun dah mula melemah. Jadi ketiga-tiga ni dah berlaku dan kita sedang tunggu
satu tempat di mana dolar akan mula melemah. Pada waktu itu yen pair akan mula mengukuh dan indeks akan mula mengukuh. Jadi level-level dia kita akan bincangkan dalam sesi saya besok. Kita akan masuk level 2, masuk darjah 2 besok. Lepas ni darjah 1 tu dah start berlaku, dah tengah-tengah berlaku, nak exam dah. Ni nak masuk darjah 2. H4 trend kita masih melihat kepada kelemahan dolar dan kelemahan yen, tapi dolar lebih sideways. Kelemahan untuk yen, kelemahan untuk yen pair, dolar adalah yang paling lemah. Nanti kita akan bincangkan besok dan diikuti oleh indeks akan mengukuh, tetapi dalam yang hujung dia, jadi itu yang saya nampak lah. Sebab itu saya tak nampak yen terlalu lemah. Ini lebih disebabkan oleh dolar. Kita balik-balik semua dolar pada waktu ni. Jadi itu yang kita sedang tengok sekarang. Betul? Okay. Alright. Barulah kita boleh pergi ke frame outro kita. Okay. Jadi itu dia tadi, kita dah dengar dah rumusan daripada Imran dan juga Zul untuk tutupkan sesi Follow the Bull Show kita pada malam ini dengan topik dia tadi. Last kali saya baca kan. Logam berharga, inflasi dan kadar faedah. Ke mana hala tuju emas dan juga perak. Nak sambung belajar lagi macam yang Zul cakap, esok ada lagi sesi bersama dengan Zul, ada lagi sesi bersama dengan Imran, Azni dan juga Wani. Semua instruktur XM akan temani anda esok. Ada juga sesi bersama saya untuk perkembangan XM. Okey, jadi boleh join esok jam 1 hingga jam 9 malam. Nak dapatkan jadual boleh pergi ke social media XM lah, dekat Facebook ada, Instagram, Telegram, dekat sana disediakan jadual. Nak tengok sesi Zul pukul berapa, Imran pukul berapa, apa topik dibincangkan, boleh join di sana. Okay, alright, jadi sampai situ saja untuk Follow the Bull Show kita pada malam ini. Terima kasih kepada semua yang bersama sampailah hujung rancangan. Jangan lupa join Ruang Pendidikan XM esok jam 1 tengah hari. Jumpa anda semua esok pula. Terima kasih semua. Selamat malam. Assalamualaikum.